Di sebalik tirai besi ini, ku singkap kisah silam yang lalu, kesilapan perbuatan yang perlu ku tanggung hingga kini. Di sebalik tembok batu ini, bertemankan penyesalan lalu, ku menangis sendirian, terkenang keluarga yang ku rindu. Perasaan tamak menguasai diri di segenap jiwa tubuh ini. Ku mengkhianati amanah yang ku pikul ini. Ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku padamu. Ku bertaubat, takkan ku ulangi dosa yang lalu. Hanya padamu Tuhan aku bersujud, memohon ampun kesalahanku, sesali segalanya. Ku sedar kini akibat rasuah memusnah diri. Ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku padamu. Ku bertaubat, takkan ku ulangi dosa yang lalu. Hanya padamu Tuhan aku bersujud, memohon ampun kesalahanku, sesali segalanya. Ku sedar kini akibat rasuah memusnah diri. Hanya padamu Tuhan aku bersujud, memohon ampun kesalahanku, sesali segalanya. Ku sedar kini akibat rasuah memusnah diri. Takkan ku ulangi, takkan ku ulangi, takkan ku ulangi, takkan ku ulangi. Hai, Assalamualaikum. Saya Kamal Adli. Laporkan rasuah di talian bebas tu 1888-6000. Okey, teruskan mendengar Mega FM. Bersama dengan saya, Maria di My FM, My Anti-Corruption Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada anda yang bersama dengan saya di www.myfm.my ataupun di Facebook page SPRM. Dan kalau anda lihat
di konti kita ada seorang tetamu yang bersama dengan saya pada pagi ini, dan seperti biasa slot tetamu bersama dengan saya lebih kurang dalam 1 jam. Di mana hari ini saya ingin perkenalkan tetamu kita di konti, iaitu Encik Nur Azam bin Muhammad, iaitu pengarah bahagian integriti Jabatan Integriti dan Pengurusan Risiko Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia bersama dengan kita pagi ini. Assalamualaikum tuan, apa khabar? Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Baik. Adakah ini merupakan kali pertama berada di konti kita? Ya, ini kali yang pertama lah saya berada di konti. Sebelum ni kita banyak, saya pun banyak memberikan talimat ceramah ya, secara bukan macam ni lah, dalam keadaan macam ni lah. Jadi saya rasa ini pengalaman yang terbaik lah yang kita boleh gunakan. Dan adakah ini merupakan kali pertama tuan sendiri hadir ke SPRM? Oh, Ke dah banyak kali dah? ke SPRM tu sendiri di pejabat ini sebenarnya saya rasa ada beberapa kali lah saya datang atas tugasan rasmi dan juga kita ini cuma di konti ni kita pernah dibawa melawat ke konti sebelum ni. Kita ada sesi libat urus sebelum ni. Cuma berada di dalam keadaan macam ni saya rasa interview ini macam hari ni pengalaman yang cukup berharga lah pada saya lah. Terima kasih tuan sudi bersama kita pada pagi ini. Sama-sama. Jadi untuk pengetahuan anda, sebenarnya hari ini kita bawakan topik berkenaan dengan pemantapan urus takbir baik dalam organisasi. Jadi sebagai permulaan kita nak minta tuan kongsikanlah sedikit latar belakang dah berapa tahun berkhidmat dalam lembaga hasil dalam negeri, macam mana kan. Silakan tuan. Okey, terima kasih DJ Maria. Jadi saya perkenalkan diri saya dululah. Saya Nur Azam Muhammad. Mendapat pendidikan awal di negeri Kedah Darul Aman. Orang Kedah lah ni. Orang Kedah ya, orang Kedah. Tapi tak ada slang. Tak ada slang. Saya kena sesuaikan dengan keadaan lah. Jadi sebelum tu selepas melanjutkan pelajaran di sekolah menengah, saya berpindah ke sekolah semua penuh lah di Kuala Lumpur. Kemudiannya saya melanjutkan pelajaran di Universiti Utara Malaysia dalam bidang perakaunan, dan juga semasa saya bekerja di lembaga hasil ini saya diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana lah di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang MBA khusus kepada taxation. Dan juga saya juga adalah ahli Persatuan Accountant Bataliah yang mana kita, oleh kerana kita ada degree dalam accounting ni, so kita boleh mendaftar sebagai ahli untuk MIA lah, sebagai certified accountant. Mengulas berkaitan dengan bekerja di lembaga hasil itu sendiri, saya mula berkhidmat di lembaga hasil ni pada bulan 16 Oktober tahun 2000. Jadi lebih kurang 23 tahun ya Maria. Dah lama. Lama jugalah. Jadi sebelum bertugas di lembaga hasil tu memanglah saya bertugas. Saya juga pernah bekerja di sebuah firma swasta dalam bidang perakaunan dan juga audit sebelum diberi tawaran bekerja di lembaga hasil lah. Jadi untuk khusus dalam bidang yang saya ceburi sekarang ni sebagai pengarah bahagian integriti, saya mula dilantik sebagai pengarah bahagian integriti pada bulan Ogos tahun 2018. Sebelum tu saya banyaklah berkhidmat di jabatan dan juga di cawangan-cawangan di seluruh Malaysia lah. Lebih kurang dalam 5 tahun. Ya. Jadi di bahagian integriti itu sendiri saya sebagai pengarah bahagian integriti di bawah Jabatan Integriti dan Pengurusan Risiko. So diberi mandat sebagai pengarah bahagian integriti ini, kita menjalankan fungsi-fungsi unit integriti lah untuk macam mana unit integriti yang telah disarankan oleh pihak SPRM sendiri menjalankan fungsi tersebut. Kami juga menjalankan fungsi tersebutlah di LHDN. Jadi dengan itu saya juga telah menjalani kursus ataupun mendapatkan kelaikan bagi program Certified Integrity Officer yang mana dijalankan oleh pihak Akademi SPRM itu sendiri selama hampir 4 bulan sebelum ditauliahkan sebagai Certified Integrity Officer lah, ataupun pegawai integriti berkelaikan pada tahun 2019. Jadi dengan adanya kelaikan ini, maka kita bolehlah menjalankan fungsi-fungsi unit integriti itu dengan orang kata secara rasmi lah. Boleh kita menjalankan fungsi tersebut. Jadi bukan kata siapa tak ada certified integrity tak boleh, tapi ianya lebih kata ada mandat yang lebih, kita ada puncakuasa yang lebih baiklah untuk menjalankan fungsi tersebut. Jadi sedikit saya keluarga, saya ada 5 orang anak kan.
So itu sajalah yang boleh saya kongsikan sebelum kita teruskan lagi. Okey, Maria. baiklah. Kita teruskan kepada soalan yang lebih orang kata mencabar sikit berkenaan dengan rasuah. Jadi apakah pandangan tuan sendirilah berkaitan dengan persepsi masyarakat terutamanya yang melihat perkhidmatan awam ni ataupun swasta mudah sangat terdedah dengan kegiatan rasuah. Apa komen tuan sendiri? Okey, kita tahu bahawa penjawat awam lah, kita sebut penjawat awam, macam kami di lembaga hasil juga boleh kita katakan kategori sebagai penjawat awam lah, walaupun kami adalah badan berkanun, tetapi kita perlu sedar bahawa agensi ataupun kementerian yang memberikan perkhidmatan kepada masyarakat, kepada pengguna, kepada pelanggan. So macam mana SDN sendiri menjalankan fungsi memberikan perkhidmatan kepada pembayar cukai. So kita tidak boleh lari daripada boleh katakan pandangan ataupun kata persepsi masyarakat ataupun pelanggan kita sendirilah. Yang mana kita tahulah kadang-kadang ni kita kata agensi yang memberi perkhidmatan yang juga menjalankan penguatkuasaan juga, mereka ni terdedah kepada gejala-gejala rasuah. Kami pun diberi orang kata LHDN sendiri, kita kata banyak juga tanggapan ataupun persepsi daripada masyarakat yang kata pegawai-pegawai kita menerima rasuah, tetapi kita banyak memberi kalau kata aduan sekalipun kepada pihak kami, kita minta supaya disusuli dengan bukti. Dan sebagai sebarang aduan tersebutlah baru kita boleh meneruskan dengan prosedur yang selanjutnya. Kalau setakat kita dengar-dengar saja kan, kita tak nak benda tu ada langsung lah sebenarnya di dalam agensi kami. So itulah sebenarnya yang kita punya cabaran kita, yang mana bukan kata kami saja, mungkin di agensi, di kementerian yang lain juga begitulah. Bila mana orang kata kalau nak menjalankan urusan-urusan di mana-mana agensi sekalipun, kalau kata nak mudah, kita kena ada something yang kita kena bagi kepada pegawai-pegawai. Sebenarnya itu benar-benar tanggapan yang tradisional, yang mungkin saya rasa itu tanggapan yang cukup salah lah. Dah lapuk dah. Ya, dah lapuk. Sebenarnya penjawat awam ni kita menjalankan tugas kita dengan beretika dan profesional kan. Betul. Kita sehabis boleh. Mungkin ada sekalipun saya rasa penjawat segelintir lah, kita kata mungkin ada segelintir yang nakal lah, yang kita meminta ke kan, ataupun menerima ke bila ditawarkan. So itu benda-benda yang kita perlu kikis lah daripada tanggapan masyarakat terhadap penjawat awam. Betul. Okay? So untuk kami di lembaga hasil, saya boleh katakan yang bahawa kami juga berterima kasih lah pada pihak SPRM itu sendiri, dan juga agensi, semua agensi yang mana menjalankan fungsi unit integriti di kementerian dan juga agensi, yang mana kita dah menerapkan gejala elemen anti rasuah itu sendiri. So saya rasa untuk elemen anti rasuah ni telah berjaya di peringkat kebangsaan sendirilah, saya boleh kata peringkat kebangsaan, peringkat kementerian, peringkat agensi itu sendiri. Yang mana kita pun tahu bahawa rasuah kalau ikut kepada kita punya ranking Malaysia itu sendiri yang dikeluarkan oleh Transparency International baru ni pun, kita tahu kita bawahnya, kita ranking kita menurun satu anak tangga. So kita tak mahu lagi cerita berkenaan rasuah ni menghantui pejabat awam lah daripada masyarakat. Jadi sehabis boleh kita akan cuba bantras, sehabis boleh kita akan cuba hapuskan segala macam unsur-unsur ataupun elemen rasuah di dalam agensi. Jadi kita pun tahu bahawa Perdana Menteri kita yang baru dilantik baru ni pun sendiri melaungkan yang dikatakan sebagai aspirasi untuk menghapuskan rasuah di dalam kementerian kerajaan. Jadi kita sebenarnya kita buat kerja ni bukan dia baru mana-mana Perdana Menteri ke mana-mana pemerintah yang dilantik, kita tahu bahawa usaha untuk membantras rasuah ni bukan kata usaha yang berkala ataupun bermusim. Kita bermula program-program kesedaran berkenaan rasuah ni dah lama dah. Betul. Cuma tinggal lagi kita nak pastikan bahawa semua program-program tu ataupun semua langkah-langkah kita telah ambil tu memberi impak ataupun memberi kesan kepada pegawai-pegawai kita sendiri, dan juga mungkin kepada masyarakat itu sendirilah, terutama kepada pelanggan kami. Diharapnya begitulah. Kita dapat kurangkanlah, Ya. kurangkan lagi lah anak tangga dengan rasuah. Okey, baiklah, kita nak berehat seketika. Banyak lagi kita nak kupaskan selepas ini. Kembali selepas ini hanya di FM, My Anti-Corruption Channel.
bangsa yang rosak. Orang nak bagi boleh je tolak, takkan semuanya kau nak lanyah. Hey bro, fikir dulu sebelum kau ngap, jangan nanti kau yang kena tangkap. Bila tanya kau tergagap-gagap, buatlah kerja kasih mantap. Hey, beri dan terima, tanpa suduga. Salah guna kuasa, rasuah itu namanya, merosakkan negara. Hey bro, fikir dulu sebelum kau ngap, jangan nanti kau yang kena tangkap. Bila tanya kau tergagap-gagap, buatlah kerja kasih mantap. Kalau kau buat cepat bertaubat, makan rasuah langsung tak hebat. Mana yang tahu, repotlah cepat, sebab rasuah tu memang jahat. Dosa dan terima, tanpa suduga. Salah guna kuasa, rasuah itu namanya, merosakkan negara. Rasuah jangan kita biasakan, semata-mata kejar keuntungan, hingga dosa pun sanggup kau lupakan. Ambillah, siapa nak terasakan. Hey bro, fikir dulu sebelum kau ngap, jangan nanti kau yang kena tangkap. Bila tanya kau tergagap-gagap, buatlah kerja kasih mantap. Dan terima, tanpa suduga. Salah guna kuasa, rasuah itu namanya, merosakkan negara. Beri dan terima, tanpa suduga. Salah guna kuasa, rasuah itu namanya, merosakkan negara. Jangan jadi hamba kepada rasuah. Kuatkanlah iman bila berkuasa ya. Ingatlah bahawasanya siksa Allah amat berat. Saya Nazim Johan atau Tok Ki untuk Mac FM, My Anti-Corruption Channel. Bersama dengan saya, Maria, di Mac FM, My Anti-Corruption Channel. MFM My Anti-Corruption Channel masih bersama saya Maria di slot sembang tamu. Maafkan saya, sembang tamu Fokus Pagi Mat tadi saya bersiaran selama 2 jam. Jadi hari ini kita bawakan topik kepada anda iaitu pemantapan urus takbir baik dalam organisasi. Kita masih bersama dengan Encik Nur Azam bin Muhammad iaitu pengarah bahagian integriti Jabatan Integriti dan Pengurusan Risiko Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jadi Tuan, saya nak tanyalah apakah langkah yang diambil oleh LHDN sendirilah untuk memastikan perkhidmatan yang disampaikan adalah telus dan juga berintegriti. Okey, terima kasih Maria. Di LHDN lah kita boleh katakan macam saya sebut tadi lah, LHDN ni kita mengambil langkah pendekatan yang telah bertahun-tahun lah sebenarnya. So kita cuma meneruskan kesinambungan tersebut dan juga menambah baik apa yang perlu. Jadi apa yang saya nak highlightkan di sini ataupun nak nyatakan di sini bahawa kami di LHDN kita ada visi kita yang sendiri, misi, dan juga kita juga ada ikrar LHDN yang mana menerapkan nilai-nilai integriti dan juga dasar kualiti. Kalau kita tengok kami punya visi LHDN itu adalah sebagai pentadbir cukai yang terunggul. Jadi dalam memastikan visi itu tercapai, kita ada misi LHDN itu sendiri, iaitu kami sentiasa untuk berusaha memastikan pematuhan cukai secara sukarela. Itu kita punya aktiviti utama kami di LHDN. Jadi kita nak pastikan supaya pematuhan cukai secara sukarela ni semuanya dapat dipatuhi oleh pembayar cukai di luar sana ataupun masyarakat. Dan juga yang paling penting, kita nak memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan kami, iaitu pembayar cukai. Dan juga kami bukan kata sekarang ni bukan pembayar cukai dah LHDN ni.
mungkin saya boleh cerita yang pembayar cukai kita, pelanggan kami juga adalah penerima bantuan kerajaan. Ya, kalau sebelum ni kita ada BERIM, sekarang ada bantuan khas kerajaan, sumbangan, sekarang sumbangan tunai rahmah lagi. Semua penerima ni atau pemohon ni juga adalah pelanggan kami, bukan kata pembayar cukai sajalah. Dan yang ketiganya berkenaan dengan kita nak pastikan misi kami ini adalah untuk mengoptimalkan operasi percukaian. So kita nak pastikan supaya kami punya prosedur ataupun proses melaksanakan aktiviti kutipan cukai ini dioptimalkan sepenuhnya lah. Dia boleh pada organisasi kami. Dan yang pastinya kita adalah untuk meningkatkan tahap kompetensi yang tertinggi lah di kalangan pegawai-pegawai kita. So itu misi kami yang utama. Dan kalau menyebut tentang dengan elemen integriti ni, dasar kualiti kami itu sendiri ada disebut bahawa berasaskan kita punya dasar kualiti itu adalah berasaskan integriti. Kami committed untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. So kita nak mulakan bahawa kita nak mendahulukan bahawa integriti itu adalah pokok utama untuk kita memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan kami lah. Jadi di situ yang sebenarnya kita nak tunjukkan kepada semua pelanggan-pelanggan kita, terutamanya kepada pembayar cukai. Jadi apa yang penting dalam memastikan yang tadi macam Maria sebut tadi, yang bahawa untuk pastikan perkhidmatan kami ini telus dan juga berintegriti. Kami memang sejak kita katakan 3 tahun, boleh katakan dalam tempoh yang terdekat, yang ini kami punya pengurusan tertinggi, terutamanya ketua pegawai eksekutif kami juga mensasarkan ataupun menekankan kepada prinsip ataupun spirit untuk mendekati masyarakat. Mendekati masyarakat ni maksudnya kita nak supaya masyarakat ataupun pelanggan kami, terutamanya pembayar cukai ni tidak gerun dengan kami, dengan lembaga hasil. Kalau kita katakan, kalau mungkin pandangan yang boleh katakan agak skeptikal lah dengan lembaga hasil. Kalau kata lembaga hasil datang ni nak kutip cukai je kan, kita tak nak supaya pandangan tersebut diberi pada kita lah. Jadi kita nak menanamkan supaya masyarakat tahu kesedaran apa yang mereka perlu buat, dan dengan sendirinya mereka akan tampil kepada lembaga hasil untuk buat bayaran cukai yang sepatutnya. Tak perlu rasa nak takut nak lari cukai semua. Kita tak nak perkara itu dimomokkan lagi lah dengan pada pandangan masyarakat. Kita nak supaya mereka datang secara sukarela dan mereka tahu bahawa lembaga hasil memberi ataupun mengutip cukai dan memberi sumbangan besar kepada negara. Sesuai dengan slogan kami jugalah, LHDN kami, iaitu kita bersama untuk membangun negara. Kalau mereka tahu, bersama membangun negara ni maksudnya kita nak supaya semua masyarakat berganding bahu, sama-sama membayar cukai yang sepatutnya dan juga bagi tujuan kemajuan dan juga pembangunan di negara kita lah. Jadi dengan itu kami juga sebelum ni kalau kita tengok dalam promosi kami lah, kita nak supaya pembayar cukai rasa bangga bila membayar cukai, bayar cukai, dan mereka akan digelar sebagai wira negara. Jadi kami nak pastikan perkhidmatan tersebut sentiasa dipercayai oleh masyarakat ataupun pembayar cukai. So kita nak pastikan bahawa bila mana mereka buat bayaran cukai pendapatan kepada kita ni, kepada LHDN, kepada kerajaan lah, so mereka tahu bahawa bayaran cukai tersebut adalah bayaran yang boleh memberi manfaat semula kepada negara dan juga rakyat. Betul. Jadi saya ada lihat lah di media sosial terutamanya ramai, saya rasa mereka masyarakat telah pun ataupun sudah pun menerapkan bahawasanya memang kita perlu membayar cukai. Kalau dulu kan susah sikit orang bayar cukai. Jadi saya tengok terutamanya founder memang dah berbangga lah, ataupun dia memang saya tengok lah dia memang post di social media, saya telah pun membayar cukai, saya telah pun menjalankan tanggungjawab untuk membayar cukai. Jadi kita pun rasa berbangga juga, kesedaran tu telah pun
mula timbul lah dalam kalangan ni lah masyarakat yang mempunyai banyak pendapatan terutamanya kan. Jadi kita ingin mengucapkan tahniah jugalah kepada LHDN telah memberi kesedaran ataupun create awareness tu memang sampailah. Ramai dah bila orang famous kan, terutamanya founder-founder dah post dekat media sosial, ia turut memberi kesan ataupun memberi kesedaran kepada orang lain juga, betul tak? Jadi kita teruskan dengan sila. Maria, saya akui benda tu bahawa bila mana mereka ni yang ada pengaruh betul, berpengaruh di kalangan pengikut mereka, follower mereka ni, bila mana mereka menyebut bahawa mereka ni adalah pembayar cukai untuk negara kan. So secara tidak langsung ianya akan turut menggalakkan orang lain untuk membayar cukai. Jadi kita tahu bahawa mereka ni walaupun mereka berjaya di dalam lapangan masing-masing, kerjaya masing-masing, tapi mereka juga membayar cukai untuk negara. So itulah patut diikuti. Kalau kita tengok dalam media sosial lah, kalau kita fokus pada media sosial sebenarnya, memang banyak kita tahu platform-platform ataupun banyak kata kumpulan-kumpulan media sosial ni yang juga mengkritik lembaga asing, kita tahu. Tapi kami mengambil pendekatan bahawa itu satu perkara yang positif, di mana mereka mengambil tahu bahawa mereka pun nak tahu adakah kita ni mereka membayar cukai dan apa yang kita buat dengan duit kutipan tersebut. Sebenarnya bukan kami lah yang buat. Sebenarnya duit kutipan tu semuanya disalurkan kepada kerajaan. Tetapi bagaimana kita menjalankan tugas dan tanggungjawab tersebut. So dilihat oleh masyarakat, terutamanya orang kata golongan-golongan social media ni lah. So mereka ni sentiasa memberi kritikan, memberi kata pandangan kan. So kita ambil semua perkara-perkara tersebut sebagai satu perkara yang positif. So kita tahu bahawa ialah kadang-kadang social media ni memang satu tempat yang untuk orang melepaskan sebarang amarah mereka kan, komen-komen yang kasar kita katakan. Tetapi kami mengambil pendekatan bahawa itu mungkin sebagai satu perkara yang positif, di mana mereka mula menceritakan pasal cukai. Kan sebelum ni kita di pekat media sosial ni mungkin kita tak ada orang nak dengar apa cerita pasal orang bayar cukai, pasal e-filing kan kita kata. So benda-benda tu dia menjadi bualan di dalam media sosial. So itu perkara yang baik. So untuk itu kami di LHDN juga, kami juga menyokong hasrat kerajaan, hasrat Kementerian Kewangan sendiri, yang mana kita juga sekarang meningkatkan lagi digitalization. Kita mendigitalkan kita punya perkhidmatan kami. Kebanyakan proses-proses yang dijalankan secara manual kita jalankan secara digital, kita gunakan sistem. So itu antara langkah-langkah yang kita ambil untuk pastikan supaya segala proses yang ataupun prosedur yang kita telah jalankan ni memberi manfaat ataupun telus dan juga kurangnya bukan kata human ni tak bagus kan, tapi kadang-kadang sistem tu mungkin lebih memberi kesan yang baik lah. Dan itu tanggapan yang orang kita boleh beri kepada mereka, masyarakat di seluruh sana. Dan mungkin Maria, saya boleh kongsi sedikit lah, kami pun baru-baru ni di LHDN kita baru saja diberi persijilan untuk ISO ataupun Malaysia Standard ISO di bawah Anti-Bribery Management System ataupun ABMS, yang mana Kementerian Kewangan, pihak kerajaan memang menyarankan supaya semua agensi dan juga kementerian mendapatkan pengiktirafan untuk persijilan ISO ini, ABMS ni, Anti-Bribery Management System, yang mana bila adanya ABMS ni kita telah memastikan, kita memberi keyakinan kepada kami, pegawai kami sendiri dan juga masyarakat juga, pelanggan kami juga, bahawa semua prosedur yang telah kita jalankan itu mengikut ISO yang sepatutnya. Dan Anti-Bribery Management System tu memang fokusnya kepada elemen anti rasuah. So itu yang perkara yang sebaiklah kita cuba lakukan kepada pelanggan kami untuk memberi orang kata tanggapan yang lebih positif kepada masyarakat bahawa kita ni memang semua benda dah ada. Semua perkara kita telah ambil yang sepatutnya, langkah-langkah yang sepatutnya yang telah kita ambil untuk memastikan semua perkara ataupun
untuk memastikan perkhidmatan yang kalau disebut oleh Maria tadi, perkhidmatan yang disampaikan itu telus dan berintegriti. So itu perkara dan usaha-usaha kami yang telah kita lakukan. So harapnya ianya memberi manfaat kepada kita bersama. Membantu. Betul, ia sangat membantu, terutamanya Ya. saya hari tu kita nak apply ataupun kita nak matikan stamp, dah boleh apply online Ya, sekarang. Kalau betul. dulu kita kena hadir ke LHDN, lagi senang lah bila ada inisiatif secara dalam talian kan, secara online lagi cepat. Dan feedback pun contoh kalau tak lengkap, ada tak lengkap, terus dapat feedback, tak ambil masa yang lama lah. Ya, betul. Ia memudahkan lah. Tahniah jugalah untuk LHDN. Itu antara inisiatif yang kita buat untuk memastikan perkhidmatan kita lebih mesra pelanggan lah, lebih mudah, dan juga lebih singkat, tidak ada perlu melalui orang kata kerana birokrasi ke, orang kata pergi kerajaan ni banyak sangat birokrasi, tidak. So kita nak menanamkan orang kata tanggapan bahawa semua perkara yang kita buat ni, pastikan servis ataupun perkhidmatan kita dibuat, yang kita buat ni atau kita berikan kepada pelanggan ni adalah yang terbaik kepada pembayar cukai kami. Okey, baiklah. Tadi ada pelbagai inisiatif ataupun cara LHDN untuk memudahkan untuk mesra pelanggan dan sebagainya. Jadi sudah pastinya akan ada cabaran juga yang dihadapi untuk memperkasakan integriti dalam kalangan pegawai LHDN sendirilah dalam menangani ketirisan dalam kutipan hasil. Macam mana tu tuan? Okey, terima kasih. Kita sedar bahawa dalam kita nak memperkasakan integriti ni di kalangan pegawai kami lah secara spesifik, untuk kita nak katakan tadi macam Maria sebut, untuk menangani keterisan dalam kutipan cukai. Kita tahu setiap proses kerja ataupun secara manual ke, secara digital ke, sistem ke, ada perkara-perkara yang perlu kita lihat. Kita tak boleh kata sistem ni, bila kita bangunkan sebuah sistem ni, sistem tu adalah yang terbaik, telus, transparent, so tak ada lagi sebarang gangguan. Tidak, sistem pun kita perlu juga melihat dari segi di mana kekelemahannya, di mana penambahbaikan yang perlu kita buat. Terutamanya kami memang kalau kata kita membangunkan mana-mana sistem sekalipun dalam LHDN, in fact kami pun sebenarnya baru saja membangunkan sebuah sistem yang lebih komprehensif, yang lebih menyeluruh secara besar-besaran lah di lembaga hasil, yang mana kita katakan sistem yang dibangunkan ini yang telah pun diguna pakai ini memberi kesan yang baik ataupun memberi impak kepada pegawai-pegawai kami sendiri untuk menjalankan tugas dengan lebih mudah. Betul. Jadi yang pentingnya untuk memastikan kesinambungan tersebut ataupun perkhidmatan ataupun sistem itu berjalan dengan lebih baik, kita juga perlu memperkasakan dari segi kita punya prosedur dalaman. Kita yang paling penting kita melihat dari segi penggunaan access ID tersebut kepada pengguna-pengguna kami di dalam lembaga hasil. Kita juga membangunkan ataupun memperkemaskan lagi sistem jejak audit kami, di mana bila dalam mana-mana sistem sekalipun, kita tahulah bila kata sistem ni, jejak audit ni adalah satu perkara yang paling penting lah untuk kita membuat check and balance lah dalam kita punya pelaksanaan di mana dalam mana-mana proses kerja di lembaga hasil. Jadi itu sebenarnya cabaran yang paling kita katakan paling diutamakan pada takat ini. Okey, baiklah. Berdasarkan pengalaman tuan sendiri, adakah ada cubaan sogokan rasuah lah terutamanya kan untuk menggugat integriti pegawai-pegawai LHDN semasa bertugas? Tak kisahlah dari segi duit ataupun tiket penerbangan mungkin ataupun jam tangan mewah dan sebagainya. Macam mana tuan? Okey, baik. Terima kasih. Kalau kita katakan cubaan ni, kalau di peringkat kami di bahagian integriti di dalam jabatan kami sendiri, aduan berkenaan rasuah ni memang kita telah kalau di peringkat pegawai kami itu sendiri, kita pun sebenarnya dah keluarkan pelbagai arahan, pelbagai prosedur bagaimana untuk melaporkan rasuah di dalam lembaga hasil, bagaimana untuk mengenal pasti elemen-elemen rasuah, apa tawaran yang diterima ke ataupun ada orang yang nak memberi ke, itu pun kita telah keluarkan satu garis panduan, satu arahan yang khusus berkenaan dengan rasuah di kalangan pegawai-pegawai kami, yang mana kita juga moto anti rasuah kami sendiri adalah jangan minta, tolak dan juga lapor. So jangan minta tu of course lah, jangan meminta daripada orang yang nak memberi, kita perlu tolak kalau kata ditawarkan sebarang rasuah, dan juga yang penting kalau ada berlaku rasuah kita kena lapor kepada majikan, kepada kami ataupun kepada SPRM itu sendiri. Itu perkara yang paling penting kita kena terapkan kepada pegawai kami
So macam tadi kata cubaan sogokan, dari segi angka statistik yang kami terima setakat ini, kita tak ada aduan yang spesifik berkenaan dengan cubaan nak menyogok. Kita hanya tahu kadang-kadang ada pegawai yang datang tampil kepada kami untuk memberitahu bahawa ada pelanggan, ada mereka yang cuba untuk individu yang cuba memberikan tawaran sogokan rasuah ataupun untuk memberikan ganjaran lah, kata-kata ganjaran ataupun manfaat suapan mana dalam apa-apa bentuk yang boleh kita kategorikan. Tetapi itu kita mintakan, kita nak supaya pegawai-pegawai kita juga supaya lebih beretika, kita minta mereka tolak dulu, dan kalau kata mereka masih lagi berkeras untuk membuat cubaan tersebut, kita boleh laporkan kepada pihak yang berkuasa, terutama daripada SPRM lah. So setakat yang kami tahu, yang kami ada peringkat angka statistik untuk kes-kes rasuah bagi pegawai-pegawai kami yang menerima ataupun dicuba untuk menyogok, belum ada tindakan yang kami teruskan punya proses siasatan lagi lah. Alhamdulillah lah. Kami harap benda tu berkekalan lah. Nak kata kadang-kadang kita nak kata tak ada ni sebab orang tak nak lapor ke, pun ya juga, kita rasakan begitulah. Tetapi untuk kami belum ada, walaupun kita tahu ada juga yang maklumat kita terima, ada orang yang nak cuba, jadi kita nasihatkan mereka kalau boleh kita tolak dulu. Sebab kita nak supaya jangan disusuli lah perkara yang tidak baik tersebut lah. Bila dah start buat, so benda tu akan menjadi satu budaya lah. Macam Tuan Azam sendirilah, secara peribadi pernah tak ada orang cuba untuk menyogok? Ya. Pernah tak? Untuk menyogok, mungkin kalau kata di sekarang ni, saya rasa bahagian integriti ni orang tak berani tak berani nak sogok saya lah. Cuma kalau mungkin sebelum saya pernah bertugas di cawangan atau di negeri sebelum ni, ke dalam 10 tahun 15 tahun sebelum ni, pernah di mana bila kita pergi audit kan. Tapi itulah sebenarnya yang kita tekankan pada peringkat awal kepada semua pegawai-pegawai kami, sama ada peringkat pengurusan tertinggi, peringkat pengurusan di negeri dan juga di cawangan pada masa tersebut. Memang kami pegawai-pegawai audit juga memang kita tanamkan supaya tidak menerima sebarang tawaran, even pergi audit. Kalau kami pergi audit di mana-mana syarikat, mereka nak buat nak bagi makan kepada kami pun kita tolak. So sampai peringkat itu sekali kita menanamkan kepada pegawai-pegawai kita. So pengalaman saya sendiri, saya rasa macam itu sajalah yang kita katakan. Kalau kata lepas habis proses audit, mereka nak ajak kita pergi makan, so pada saya itu kita dah tahu benda tu kita kena tolak lah. Walaupun kadang-kadang kita nak jaga air muka orang pun, nak jaga hati pun, kadang-kadang kami terpaksa buat. Kalau dia bagi air mineral tu kita ambil lah, kan kita bagilah. Tapi kalau kata jom lepas ni kita belanja makan, so kami kena tolak benda tu. Betul, kena cut off terus lah. So nak kata tak ada lagi lah orang kata yang menawarkan pada saya sendiri lah, kalau kata kan, yang dalam apa bentuk suapan tu, saya rasa belum ada pengalaman lah. Sebab kami tahu kalau kata kita ada orang nak mencuba, kita akan first kali kita akan tolak dulu. Kita tak nak supaya benda tu menjadi satu amalan kepada mana-mana pegawai lah. Tapi dari segi, saya nak tanya jugalah pendapat Tuan sendiri kan, dari segi persahabatan kita pula. Jadi macam mana Tuan bila berlakunya perkara seperti ini? Macam mana kita nak jaga antara rakan dan juga tugasan yang perlu kita amanah ni? Macam mana? Macam mana Tuan? Itu satu perkara yang mencabarlah untuk paling kita kan. masa saya menjawat jawatan sebagai pengarah bahagian integriti lah. So kita sebelum ni kita bertugas di lapangan, di negeri, di cawangan-cawangan yang pelbagai, dan kita kenal semua orang. Tambah-tambah pula saya pula bergiat dalam program-program aktiviti sukan di dalam lembaga hasil. So kita kenal dengan semua orang. So bila mana kita menjawat jawatan sebagai ataupun menguruskan integriti untuk pegawai-pegawai lembaga hasil itu sendiri, kita kena ketepikan sentimen tersebut lah. Nak tak nak kami saya sendirilah, dan saya juga berpesan kepada pegawai-pegawai saya juga sendiri, supaya kita kena telus. Kita kena, yang pentingnya kena menjaga kerahsiaan lah. Itu yang paling penting lah. Walaupun kadang-kadang ada orang buat aduan pada kami, pada saya, pada pegawai-pegawai saya, bila mana mereka buat aduan berkenaan dengan mana-mana individu ni, boleh katakan kita kenal pun, kadang mungkin antara kawan-kawan kita. So kita kena meletakkan diri kita ni bahawa kita ni bertugas secara profesional lah.
So kalau kata aduan berkaitan dengan salah laku lah, saya sebut ni berkaitan dengan salah laku untuk tindakan terletih sebagainya. So kita kena dahulukan apa sebenarnya yang kita kena buat. Kita kena profesional, kita kena tidak ada perasaan langsung pilih kasih terhadap mana-mana aduan. Itu yang paling penting. Saya akui kadang-kadang orang kata sebagai pengarah bagi integriti ni mungkin kita kata orang tak suka dengan kita lah, orang tak nak kawan kan. Tapi kita cuba nak menunjukkan bahawa kita bertugas mengikut kepada apa aturan yang sepatutnya lah. Kalau kata hubungan persahabatan itu memang kita masih lagi berkawan. Tetapi kalau ada tindakan, ada salah laku yang dibuat oleh rakan kita sendiri, kita perlu teruskan. Betul, kita kena tetap jalankanlah tugasan. Mencabarlah, itu pada saya mencabarlah. Betul. Betul. Tersepitlah kita di situ ya. Kadang memang kita akan rasa begitulah. Kadang tak tidur malam, kadang kita fikirkan benda tu. Betul. Kan. Okey, baiklah. Lepas ni kita nak sambung lagi berkongsi mengenai topik pada hari ini, itu pemantapan urus takbir baik dalam organisasi, sangat menarik. Jadi kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini, tentu ini MFM, My Anti Corruption Channel. Rasuah dihina, maruah dibina. Rasuah dihina, maruah dibina. Rasuah dihina, maruah dibina. Rasuah dihina, maruah dibina. Ya, kalimah pembuka kata susun langkah bersama. Ayo kita semua giatinkan usaha, berpadu kita satu dengan tekad yang jitu, berganding seiring perangi rasuah musuh kita yang satu. Wahai anda semua, jangan kamu terleka, makin kita bersama perangi rasuah hijrah, tanggungjawab semua hayati dengan nyata, berjikan hapuskan siskan bersihkan rasuah musuh negara. Amanah di mama, harapan yang diserah, dirata hancur punah untuk menjadi megah. Di mana kejujuran, di mana keimanan, terus lemas di dalam lautan bergelombang. Rasuah dihina, maruah dibina. Rasuah dihina, maruah dibina. Buat kasih ke Allah, rasa tak mahal lupa, syukuri rasa nikmat kurniaan Maha Esa. Amanah kita junjung, integriti dilindung, amalkan semakan jadikan budaya dalam kehidupan. Larang diri dijaga, bangsa bebas merdeka, kemakmuran negara dinikmati bersama. Kita sama berdoa agar setiap masa rasuah dihapus, dihancur, dimusnah hingga ke akarnya. Amanah di mama, harapan yang diserah, dirata hancur punah untuk menjadi megah. Di mana kejujuran, di mana keimanan, terus lemas di dalam lautan bergelombang. Rasuah dihina, maruah dibina. Rasuah dihina,
Jika anda ingin melaporkan kegiatan rasuah, pastikan maklumat laporan anda itu adalah tepat. Hubungi talian bebas tol SPRM di 1888-6000 atau layari www.sprm.gov.my atau datang ke mana-mana pejabat SPRM di seluruh Malaysia. Saya Safwan Sawi, wartawan penyiaran TV3 untuk MAC FM, My Anti-Corruption Channel. Bersama dengan saya, Maria, di MAC FM, My Anti-Corruption Channel. MFM My Anti-Corruption Channel masih bersama saya Maria di slot Sembang Tamu, dan kita masih bersama dengan tetamu kita hari ini, iaitu Encik Nur Azam bin Muhammad, Pengarah Bahagian Integriti Jabatan Integriti dan Pengurusan Risiko Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Itu topik kita bawakan kepada anda hari ini ialah berkenaan dengan pemantapan urus takbir baik dalam organisasi. Tapi sebelum tu, terima kasih kepada rakan-rakan di Facebook yang setia bersama dengan kami pada di slot Sembang Tamu, dan ada komen lah daripada Syamsul Muhammad Jamil, thumbs up, ada daripada Austin Jazril, Ahmad Nazri, semuanya thumbs up. Dan kita nak teruskan lagi temu bual kita pada hari ini. Itu saya nak tahu jugalah kan, tadi kita ada berkongsi mengenai berkenaan dengan integriti, sogokan dan sebagainya. Jadi kita nak tahu jugalah apakah adakah apa-apa bentuk penghargaan ataupun pengiktirafan oleh LHDN sendirilah kepada pegawai-pegawai yang nak melaporkan ataupun sudah pun melaporkan ataupun menolak pelakuan rasuah. Ya, okey. Terima kasih Maria. Berkenaan dengan pengiktirafan lah. Pengiktirafan berkenaan dengan bagi mana-mana aduan berkaitan dengan salah laku salah laku ataupun rasuah, especially rasuah lah. Memang dalam kami punya arahan kami, peringkat dalaman kami, kita keluarkan satu arahan pentadbiran di dalam agensi, di dalam LHDN itu sendiri. Kita menyarankan mereka ataupun pegawai kita untuk melaporkan sebarang gejala rasuah yang berlaku di dalam mana-mana tempat mereka bertugas, di negeri ke, di ibu jabat ke. So kita tahu bahawa kita nak supaya mereka ni sedar dan tampil untuk memberikan aduan maklumat kepada kami untuk kita membantras sebarang gejala ataupun aktiviti rasuah sekiranya berlaku. Dan untuk tujuan tersebut memang kita nak memberi pengiktirafan. Kita memang akan memberi pengiktirafan kepada pegawai-pegawai kita yang tampil. Cuma untuk kes rasuah sekarang ni memang tak ada lagi yang berani pun, saya rasa, ataupun yang tadi saya kata tak ada kes lagi yang untuk kita teruskan siasatan di peringkat kami, yang mana kalau yang ada sekalipun mungkin dapat kita maklumat daripada pihak SPRM sendiri, yang mana kadang-kadang ada juga di mana SPRM menyalurkan maklumat kepada kami untuk kita meneruskan sebarang proses dalaman siasatan di peringkat kami. Dan pengiktirafan ni dia ada dua benda lah mungkin. Ada mereka yang kita kata, kita tahu kita nak memberi pengiktirafan dan mereka tampil untuk memberikan maklumat kepada kami, dan kita dengan terbongkarnya mungkin ataupun dengan terhapusnya kegiatan tersebut, mereka akan diberi ganjaran. Ada mereka yang kita rasa mungkin yang nak begitu. Tapi yang saya rasa kebanyakan pengadu-pengadu ni juga, mereka ni sebenarnya memohon untuk dilindungi. Kerana kita tahulah kita ada whistleblower act kami, whistleblower polisi di lembaga saya sendiri, mana mereka tak nak pun didedahkan mereka punya identiti. So kalau kata begitu, kita akan memberi ganjaran yang secara orang kata tanpa perlu maklumkan kepada orang lain lah. Kadang kita nak supaya kita bila mana ada berlaku rasuah ni dan dibuat aduan, so kita nak mereka tu ataupun mungkin orang tu sendiri, pegawai kita sendiri ataupun individu sendiri yang mana ditawarkan rasuah oleh pihak-pihak luar sekali, dan mereka tampil memberikan maklumat, dan kita akan beri ganjaran yang kita nak mereka memberi satu contoh yang baik kepada pegawai kita. Kita nak begitu kan. Tapi ada juga, yalah kita tahulah, itu satu kategori yang kedua ni mungkin dia tak nak supaya identiti dia didedahkan, dia takut kan, supaya dia kata tak apalah saya buat laporan aduan, so kurang-kurang ianya dapat memberi manfaat kepada LHDN, so tak perlu lagi saya nak diiktiraf. So kita dah begitu. Tapi yes, kita ada
bentuk pengiktirafan kepada pegawai-pegawai sekiranya mereka melaporkan kes rasuah kepada kami, especially ataupun pihak pengurusan tertinggi. Okey. Okey, baiklah. Apakah cadangan pula dan juga pandangan tuan sendirilah untuk bersama-sama dengan pihak SPRM berganding bahu menangani isu rasuah? Ya, okey. Untuk SPRM ni, kerjasama dengan pihak SPRM, yang kita katakan mungkin dengan, bukan kata SPRM sajalah, mungkin dengan pihak unit integriti di mana-mana agensi dan juga kementerian. Kita memang bekerjasama rapat dengan pihak SPRM, dan kita pun tahu bahawa SPRM sendiri memang telah membuat pemantauan yang sewajarnya untuk setiap perjalanan aktiviti unit integriti di semua agensi dan juga kementerian, yang mana kita juga telah memberi perlu melaporkan, kemukakan laporan aktiviti unit integriti, bukan kata di LHDN saja, semua agensi dan juga kementerian perlu laporkan kepada pihak SPRM perjalanan aktiviti mereka di masing-masing lah. So untuk kami sendiri dengan LHDN, kami memang ada kerjasama yang cukup rapat lah dengan bahagian pengurusan integriti agensi di SPRM, yang mana kita juga pernah beberapa kali membuat sesi libat urus perbincangan dengan mereka untuk kita menambah baik. Sebab kalau untuk makluman kepada semua pendengar jugalah, pada pengetahuan DJ Maria juga, LHDN pun sebenarnya telah dikategorikan sebagai agensi yang berisiko tinggi. Saya rasa 2020 sebelum ni telah dikategorikan sebagai agensi yang berisiko tinggi. So dengan kata bila mana risiko tinggi tu bagi mana-mana agensi tu, dia adalah beberapa kriteria lah. Pertama sekali dari segi faktor yang pertama dari segi aduan, faktor kedua dari segi amuan perolehan dalam mana-mana agensi tersebut. So LHDN juga kita tahu bila mana telah dikategorikan sebagai risiko tinggi, so kita perlu mengambil langkah yang drastik secara progresif, lebih agresif juga untuk pastikan bahawa semua perkara-perkara ni, walaupun kita tahulah bila nak kembalikan risiko tinggi ini kepada sederhana mungkin ataupun rendah, mungkin mengambil masa ataupun kita katakan sebab ada kriteria-kriteria yang perlu kita penuhi yang ditetapkan oleh SPRM. So yang mana kalau kata kita risiko tinggi ini, mungkin selama-lamanya kita akan risiko tinggi. Oleh kerana mungkin kita punya amuan perolehan kami di lembaga hasil besar, dan juga mungkin kalau kata ada aduan daripada pihak luar tentang kami yang kita tak tahu pun sebenarnya. Kadang aduan ni yang dikemukakan oleh kepada pihak SPRM dan kami pun tak tahu sebab mereka tak laporkan kepada Jabatan Integriti. So mungkin itu benda-benda yang perkara-perkara yang menjadi faktor supaya untuk dikategorikan sebagai risiko tinggi. So untuk itu kami akan sentiasa pastikan semua tindakan ataupun semua perkara-perkara ataupun inisiatif yang kami buat ni semuanya yang telah disalurkan ataupun yang telah digariskan oleh pihak SPRM. Kalau sebelum ni kita kata pelan anti rasuah organisasi OACP kan. So LHDN kita kena buat, kami pun buat. Semua agensi di bawah Kementerian Kewangan sendiri pun disarankan, diwajibkan untuk buat wujudkan satu pelan anti rasuah. Kami pun dah ada. Even kami punya pelan anti rasuah lembaga hasil ni kami kenali sebagai PERL, pelan anti rasuah lembaga hasil. Kami telah, ini adalah tahun 2023 ni adalah tahun yang terakhir kami laksanakan inisiatif tersebut. So insya-Allah pada tahun hadapan 2024 nanti kita akan keluarkan satu pelan anti rasuah lembaga hasil versi 2.0 pula. Kan Dah habis dah 1.0. Satu program 1.0 sehingga 2003 ni dah selesai. So insya-Allah tahun depan kita akan buat satu kajian semula dan merangka semula inisiatif yang perlu dibuat bagi next punya plan untuk versi 2.0. So benda tu semua kita akan mendapatkan juga kerjasama dengan pihak SPRM. Of course kita akan work closely lah dengan pihak SPRM. Apatah lagi kalau melibatkan prosedur-prosedur siasatan yang dibuat oleh pihak SPRM. Kami tahu kadang-kadang ada kes-kes rasuah yang berlaku dalam negara kita. Betul. Yang mana SPRM sendiri pernah mendapatkan kerjasama daripada kita untuk mendapatkan maklumat kan. So kami memberikan kerjasama yang penuh kepada pihak SPRM. So kita tak risau. Kita dengan SPRM ni bukan kata kita bergerak secara bersendirian. So kami perlu mendapatkan bersama-sama bergandeng bahu. Kalau SPRM juga ingin mendapatkan maklumat ataupun bantuan daripada kami, kita akan bantu. Betul. So perkara itu bukan lagi perkara yang asing kepada kami lah. Saya rasa itu.
Dan yang kalau lagi satu kami juga dalam program untuk bekerjasama dengan SPRM juga untuk dalam menjalankan program-program taklimat di dalam LHDN itu sendiri. Taklimat berkaitan dengan rasuah lah. Yang mana sebelum ni pun kita melalui Persatuan CIO sendiri, kami juga bekerjasama dengan pihak Persatuan CIO SPRM, yang mana kita menyumbang, kita bekerjasama menyumbang dengan pihak persatuan ni untuk memberikan taklimat berkaitan dengan topik-topik yang telah ditetapkan itu pada Hari Anti Rasuah Sedunia baru-baru ni. So kita bekerjasama dengan pihak persatuan lah, Persatuan CIO. Dan kita insya-Allah kami pun sebenarnya telah bermula tahun lepas kita telah menjalankan satu program yang disebut program Cakna Integriti. Yang mana program Cakna Integriti ni kami di LHDN kita akan mendekati masyarakat atau mendekati kepada golongan-golongan sasar kami. Kami tahulah untuk tujuan pencukaian, yes, memang kita ada program pencukaian pembelajaran kepada mana-mana pelajar peringkat semua peringkat lah, peringkat sekolah menengah, peringkat IPT, ada benda tu. Tapi untuk integriti juga kami dah mulakan dan kita pun dah berbuat perbincangan awal sebelum ni dengan pihak SPRM bagi khidmat masyarakat untuk sama-sama kita menjalankan program tersebut dengan lebih baik, dengan lebih ampuh lah, dengan pelibatan pihak SPRM. Sebelum ni kami buat sendiri. Kami pergi mendekati kepada pelajar tingkatan 6. Tingkatan 6 ni yang mana mereka ni adalah golongan pelajar yang akan meneruskan pelajaran di universiti dan betul. juga mungkin selepas tu akan terus menempuh alam pekerjaan. kan. So daripada situ kita cuba beri pendidikan, cuba beri pendedahan dan juga beri pengetahuan kepada mereka bahawa kita elemen integriti ni, anti rasuah ni, walaupun ialah SPRM kita bantu SPRM, dan kami juga akan panggil juga SPRM nanti untuk kita dah bekerjasama dengan pihak 3 sekolah setakat ni. Sekolah bukan disebut college lah. College tingkatan 6. Tapi cuma ada satu sekolah di Cyberjaya, Sekolah Menengah Kebangsaan Cyberjaya sendiri, yang mana mereka ada pelajar tingkatan 6. So kita dah adakan program dengan mereka pada tahun lepas dan juga pada tahun ini, sehingga mereka pun rasa begitu dihargai lah juga perkara itu, sebab kita nak supaya pelajar ni peringkat awal mereka tahu apa yang perlu mereka elakkan, apa yang perlu mereka, apa cabaran-cabaran yang mereka akan hadapi nanti bila menempuh alam pekerjaan. Betul. Jadi akhir sekali lah kita tukar masa. Kalau tidak, kita memang banyak lagi sebenarnya nak bincang dengan anda semua kan. Jadi akhir sekali lah harapan dan pesanan tuan lah kepada masyarakat umum berkaitan integriti yang perlu diterapkan. Dan mungkin boleh selitkan sedikit lah pesanan berkenaan dengan ni scammer ni. Call je LHDN. Mungkin tuan boleh kongsikan sedikit pesanan lah. Okey, pesanan saya lah kepada masyarakat di luar sana lah, terutama kepada pelanggan kami, pembayar cukai, kepada pemohon-pemohon bantuan kerajaan. Kita bersamalah, kita bersama-sama lah kita membangunkan negara kita dengan membayar cukai sepatutnya, dan juga membuat pengistirahan pendapatan yang sewajarnya secara telus dan berintegriti. Kadang-kadang ni macam Maria sebut tadi lah, ada yang kata dia bangga dia bayar cukai, tapi betul ke cukai tu yang sepatutnya? Itu kita bincang next topik lah. InsyaAllah kita jemput kembali. Kita yang penting kita nak menanamkan kesedaran mereka supaya membayar cukai secara sukarela dan telus lah. Kita nak menanamkan mereka pun, kalau kita boleh menjalankan tugas secara berintegriti, so pelanggan kami, pembayar cukai, masyarakat juga perlulah juga ada integriti dalam membuat pengistirahan pendapatan. Itu paling penting. Yang keduanya, kami di Lembaga Hasil, saya boleh memberi jaminan kepada masyarakat di luar sana lah, pembayar cukai kami, pelanggan kami, bahawa kita akan sentiasa memberikan perkhidmatan pencukaian kami secara profesional dan juga berintegriti. Ini memang disebut dalam kami punya ikrar pegawai Lembaga Hasil, menjalankan tugas secara profesional dan berintegriti. So kita boleh memberi jaminan, saya di peringkat LHDN, mewakili pihak LHDN, boleh memberi jaminan bahawa kami pegawai LHDN
akan sentiasa menjalankan tugas secara profesional dan berintegriti bagi memastikan perkhidmatan tu dapat diterima ataupun memberi manfaat kepada pelanggan kita lah. Yang juga yang terakhir lah, ini pesanan terakhir. So kalau katalah ada pegawai-pegawai kita yang melakukan salah salah laku lah, salah laku, ada nak rasuah, minta rasuah ke kan, sentiasalah buat aduan kepada kami. InsyaAllah saya boleh memberi jaminan bahawa semua aduan tu kita akan ambil tindakan yang sewajarnya sekiranya, dengan syarat lah, of course lah kena ada bukti yang asas, tuduhan tu bukan dalam bentuk fitnah, kita nak begitu. Tapi segala aduan tu jangan risau, kita akan lindungi pengadu-pengadu di luar sana ataupun pegawai kami sendirilah yang buat aduan, kita akan lindungi di bawah polisi whistleblower ataupun polisi pemberian maklumat LHDN. So apa saja kita nak pastikan bahawa tadi kalau kita sebut tadi, kita nak perkhidmatan kita ni sentiasa berintegriti dan profesional. So kalau ada salah laku, kalau ada sebarang perkara yang tidak betul di kalangan pegawai kami, silalah tampil buat aduan. Jangan risau, kita tadi macam tadilah, bagi integriti ni memang kata tak ada pilih kasih lah. Siapa salah kita boleh ambil tindakan. Itu saja. Dan akhir sekali jangan terpedayalah dengan Scammer tu topik lain. Itu saya nanti sebut. kita bawa topik yang lain lah. Jangan Topik terpedaya, scammer. cuma kita nak ingatkan lah, jangan terpedaya dan berhati-hati ketika ingin membuat transfer duit dan sebagainya. Okey, baiklah. Sampai di sini saja perkongsian kita pada hari ini, sangat menarik. Kita kesuntukan masa, insya-Allah kita akan bawa topik yang lain juga lepas ni, dan diharapkan LHDN tetaplah bekerjasama dengan SPRM pada masa akan datang, insya-Allah. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Nur Azam sudi luangkan masa bersama dengan saya pada hari ini, bersama dengan semua para pendengar selama 1 jam berkenaan dengan topik pemantapan urus takbir baik dalam organisasi. Dan kepada anda yang terlepas dengan temu bual kita ataupun dengar separuh je pada hari ini, boleh dengar kembali, insya-Allah saya akan save temu bual kita selama 1 jam di Facebook page SPRM. Dan jumpa kembali selepas ini tentunya di MFM My Anti Corruption Channel. Terima kasih tuan. Okay.